warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan dan perempuan sekalian, Allah sayang kita. Dia yang sentiasa memberi kita untuk memuji dan menyebut nama Dia. Dia Tuhan kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan sekalian, saya pernah cerita nak kisah kepada tuan-tuan. Ada seorang lelaki, satu zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih, di hujung-hujung usia, tiba-tiba dia terus pergi, Imam Ahmad hujung usia, dia terus pergi kat satu negara dan dia itikaf kat bandar tu, dekat bandar tengah malam. Imam Ahmad dia tidur kat masjid. Dia tak tahu kenapa hujung-hujung usia nak merantau negara orang. Tengah-tengah malam dia tidur. Jadi masa dia nak tidur kat masjid, datang ahli jurukuasa masjid kata, kat sini tak boleh tidur. Kat sini tak boleh tidur. Tak boleh itikaf kat masjid ni. Imam Ahmad dengar je, ya Allah, tak boleh tidur pula. Dia tak tahu yang nak dihalau ni Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih. Dia pun terus pergi tidur kat ulu-ulu masjid. Dia baru nak baring tak lama, NJK tu datang balik semula. Bertanggungjawab juga NJK tu. Dia tak tahu, dia kata sini pun tak boleh tidur. Dia kata, ya Allah, sini pun tak boleh tidur, sini pun tak boleh tidur. Dia pun apa dia buat, dia berjalan tak ada tempat tidur. Ada satu orang lelaki, dia satu orang peniaga roti. Dia kata, Mel tidur dekat saya punya rumah ni. Dia pun pergi tidur kat rumah lelaki tadi, dan dekat kedai roti dia. Sambil dia uli roti, dia berbual, dia layan Imam Ahmad begitu baik. Orang yang sangat baik, tukang kedai roti ni. Sambil dia buat kerja, dia kata, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, bertaubat kepada Engkau. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia ucap-ucap. Imam Ahmad rasa kagum tengok satu orang sambil uli roti, dia baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Macam tu kita mak-mak, ibu-ibu, kita semua masak-masak kat dapur, kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia pun sambil-sambil dia buat kerja, dia ucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil dia tengah ucap astaghfirullah wa atubu ilaih, dia uli roti. Dan Imam Ahmad kata, begitu banyak kamu beristighfar, pasti apa sahaja yang kamu inginkan Allah kabulkan. Saya ada jumpa orang macam ni, kadang-kadang 24 jam dia suka sentiasa berselawat. Ada orang sentiasa beristighfar, berselawat, beristighfar. Yang dia sentiasa beristighfar, dia kata pasti apa sahaja yang kamu nak dalam hidup ni, semua Allah kabulkan. Semua apa yang kamu nak, pasti Allah kabulkan. Dia kata, betul tuan, apa sahaja yang saya nak, semua sekali dalam hidup ni saya dapat dengan istighfar. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, siapa istighfar, Allah ampunkan dosa dia dan Allah bagi jalan keluar bagi segala masalah. Siapa pun dalam dunia, walaupun dosa dia daripada bumi sampai ke langit, penuh dengan dosa, bila dia istighfar, Allah sudi maafkan semua dosa dia. Dalam hadis Nabi yang sahih, satu orang buat dosa daripada pagi sampai malam, dalam keadaan tu Allah kata, wahai hamba-Ku, mari datang kepada aku sudi maafkan semua dosa kamu. Allah sudi maafkan. Walaupun satu orang hidup 60 tahun, 70 tahun, maka rezeki Allah beri, dia tak pernah sujud pada Allah, Allah sudi maafkan dia. Kemudian apa jadi? Dia sentiasa beristighfar. Dan dia kata, semua doa dalam hidup saya Allah kabulkan. Satu je lagi belum Allah kabulkan. Saya teringin nak jumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullah alaih. Saya teringin nak jumpa Imam Ahmad. Dan terus Imam Ahmad sedih, rasa sebab. Dia kata, kerana istighfarnya kamu, kerana istighfar kamu, saya datang seorang-seorang jauh-jauh ni, datang ke masjid ni, sedangkan dia seorang ulama yang besar. Kerana istighfar kamu, saya kena tidur masjid, kena halau. Kerana istighfar kamu, tidur kat luar masjid pun kena halau. Kerana istighfar kamu, saya sampai kat sini hari ni. Dengan istighfar, dengan minta ampun pada Allah, Allah bagi jalan keluar bagi segala masalah, musibah dalam hidup ni. Sebab tu bila orang bersalin kan, walaupun anak dalam perut, dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dalam perut ikan, dia ulang-ulang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta
Tiada Tuhan melainkan Kau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksud suci Kau, aku termasuk di kalangan orang menzalimi diri aku sendiri. Ulang-ulang dibaca. Ustaz saya kata baca 300 kali. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah akan keluarkan kita daripada segala musibah. Dan kadang kita beristighfar, kita minta ampun pada Allah. Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bila kita istighfar, dalam Quran kata Allah beri hujan yang banyak. Bila kita istighfar, Allah beri anak. Dalam hadis kata dalam Quran bukan hadis, Quran, siapa istighfar Allah beri tanah. Siapa istighfar Allah beri dia segala kekayaan. Siapa istighfar Allah beri dia kehidupan yang baik. Istighfar, dengan istighfar apa saja kita nak, Allah SWT akan kabulkan. Untuk tuan-puan sekalian, banyakkan istighfar. Bila datang musibah, istighfar. Ada satu orang alim, bila Imam Ja'far Siddiq bin Muhammad bin Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali, suami pada Fatimah Zahra, anak Nabi SAW, cicit Nabi SAW. Dia pesan pada Sufyan Sauri, dia kata kalau apa nikmat yang kamu suka untuk datang terus pada kamu, banyakkan syukur, sebut Alhamdulillah. Saya rasa terima kasih pada Allah. Dan bila kamu datang musibah, ujian, banyakkan istighfar. Kerana dengan istighfar Allah sayang kamu dan akan keluarkan kamu pada musibah, masalah. Dan dikata kalau kamu ditindas, dizalimi oleh siapa-siapa, banyakkan baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kita nafikan diri kita tak ada apa-apa. Kita ada ni pun cuma kerana Allah selamatkan kita. Kita cuma daripada longkang, saya cuma daripada longkang, Allah kutip. Untuk itu tuan-tuan sekalian, kita sentiasa bersyukur pada Allah. Sentiasa bersyukur pada Allah, Allah akan sayang kita. Kita cuma nak Allah sayang kita. Dalam kelemahan, kedaifan kita, kita cuma nak Allah SWT sayang kita. Untuk tuan-puan, ajak ramai-ramai orang istighfar. Ada masalah, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita istighfar je, Allah ampunkan dosa kita. Dalam hadis apa sebut Alhamdulillah, puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah kata hamba-Ku sedang memuji Aku. Satu orang cuma kata je Allahumma firli atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika tu Allah SWT kata aku ampunkan kamu. Sekali kita istighfar, 10 kali Allah kata aku ampunkan kamu, aku ampunkan kamu, aku ampunkan kamu, aku ampunkan kamu. Kita minta maaf pada manusia sekali, 10 kali pun dia belum tentu maafkan, 100 kali pun belum tentu maafkan. Tapi Allah, sekali kita istighfar, 10 kali Allah kata wahai hamba-Ku, aku maafkan kamu. 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 Sebab tuan-puan sekalian, kita ada Allah yang sangat sayang kita. Itu sentiasa istighfar. Allah uji kita dalam hidup ni kerana dia sayang dan dia nak kita semakin dekat kepada dia. Dan dia nak kita semakin dekat kepada dia. Jadi insya-Allah tuan-puan, terima kasih sudi mendengar. Mudah-mudahan jadi sebab saya cakap tu dia saya pertamanya, dan tuan-puan yang dapat faedah, alhamdulillah. Dan sebarkan pada orang lain supaya banyak istighfar. Ada masalah istighfar, tak jumpa jalan keluar, istighfar. Sesat jalan, istighfar. Ada masalah, istighfar. Ada masalah perniagaan, istighfar. Anak gagal periksa, istighfar. Ada ujian dalam hidup, datang, istighfar. Datang sakit, istighfar. Istighfar bukan kerana Allah marah kita, tak. Kerana dia sayang. Dia nak kita istighfar. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita ada program Keluarga Sunnah. Alhamdulillah baru ni ramai datang. Tahniah, terima kasih semua yang datang. Kita cuma nak kongsi-kongsi sikit-sikit sunnah Nabi SAW. Kita semua belajar. Saya bercakap ni pun tengah belajar. Bukan saya sempurna, saya cuma belajar. Dan insya-Allah di Johor nanti kita pun ada program Keluarga Sunnah. Siapa tuan-puan yang boleh ambil faedah ilmu-ilmu saya dengar daripada orang lain, saya sampai kepada tuan-puan. Tak sabar nak kongsi dengan tuan-puan. InsyaAllah di Johor Bahru, di Hotel New York. Alhamdulillah ramai daftar. Ada peluang untuk daftar ni beberapa hari lagi sebelum hari Sabtu ni. Tuan-puan boleh daftar di www.keluargasunnah.com atau WhatsApp 0173666848. Jumpa nanti di New York Hotel Johor Bahru, insyaAllah. Kalau ada apa-apa, mereka akan maklumkan lah. InsyaAllah 8 pagi sampai 5 petang, boleh datang beramai-ramai. Dan insyaAllah buku Bistri Kebidadari pun alhamdulillah ramai yang dapat. Dan saya gembira, syukur, banyak faedah yang kita gembira kongsi orang baik-baik. Kita yang tulis, yang cakap ni cuma orang biasa, banyak buat silap, dosa. Tapi mudah-mudahan tuan-puan buat kebaikan, satu pun Allah tak sia-siakan. Amal yang tuan-puan dengar ni tak ada satu pun Allah sia-siakan. Saya niat saya hadiahkan semuanya kalau Allah terima pada mak saya. Dan tuan-puan bila buat kebaikan, niat hadiah pada buat mak yang kita cintai dan mak yang kita sayangi. Dan kerana walaupun mak kita dulu kita hidup kuat-kuat, kerja kuat-kuat untuk mak ayah dah meninggal, kita mungkin agak lemah. Dan kita bekerja pun lemah, nak buat apa lagi, tinggal ialah tanggungan kita bagi isteri, anak-anak. Tapi tuan-puan sekalian,
kita niat buat kebaikan semua sekali, kita hadiahkan. Macam dengar macam ni ilmu hadis Nabi SAW yang mahal, orang tu sanggup tidur depan rumah Nabi, niat hadiahkan semuanya pada mak yang kita cintai atau ayah yang kita cintai yang dah tak ada. Semoga Allah beri mereka syurga Firdaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.